Okey, kita nak tengok konsep pergerakan bahan. Bagaimana bahan itu merentas masuk membran plasma. Kita akan tengok pada ciri bahan. Okey. Ciri bahan yang boleh merentas melalui membran plasma. Okey. Yang pertama kita tengok pada jenis bahan yang larut lipid. Larut lipid tu larut lemak lah. Dan bahan yang tidak larut lipid. Bahan yang larut lipid adalah contoh dia asid lemak, gliserol, vitamin A-D dan batian steroid. Okey, ini bahan yang larut lipid. Bahan yang tak larut lipid, kita kelaskan dia satu pada saiz kecil dan saiz besar. Saiz kecil, air dia molekul berkutub. Molekul yang tidak berkutub yang kecil yang lain adalah gas respirasi, oksigen dengan karbon dioksida dan juga ion. Ini ion-ion yang selalulah yang paling utamalah kita jumpa untuk bab ni. Okey, ion-ion yang boleh merentas masuk ke dalam sel. Kalau molekul besar pula, kita ada glukosa dengan asid amino. Okay. Okey. Asid amino tu monomer bagi protein ke? Ya. Masa kau belajar masa form 2 dulu, belajar konsep pencernaan kan. Bila kita belajar konsep pencernaan, kita makan nasi. Nasi itu adalah karbohidrat. Maka bila masuk dalam badan, karbohidrat akan dipecahkan sehinggalah dia menjadi glukosa. Barulah glukosa diserap masuk ke dalam sel. So sekarang kita nak tengok bagaimana glukosa merentas masuk ke dalam sel. Asid amino adalah hasil daripada protein. Okey. Asid lemak dengan gliserol adalah hasil daripada lemak. Kita makan minyak lah banyak kan. So hasil pencernaan lemak adalah asid lemak dan gliserol. So kita nak tengok bagaimana dia memasuki sel. Okey. Yang kalau kita belajar bab respirasi, so kita nampaklah bagaimana oksigen dengan karbon dioksida merentas masuk ke dalam sel. So, kalau tengok pada gambaran ni, molekul kecil tidak berkutub, gas dengan air, dia merentas secara terus sahaja. Okay? Dia merentas dui lapisan fosfolipid secara terus kat sini. Molekul kecil dan ion melalui protein liang. Molekul yang larut lipid, molekul besar tapi dia larut lipid, contohnya asid lemak dengan gliserol. Okay, asid lemak dengan gliserol, dia molekul besar tapi dia larut dalam lipid. Dia boleh rentas secara terus. Molekul besar seperti glukosa dengan asid amino kan tak larut lipid. Okay. Teacher sebut apa tadi? Glukosa dengan asid amino, maaf tersasul. Glukosa dengan asid amino, dia masuk melalui protein pembawa. Okey. So, pergerakan semua bahan itu kita boleh kelaskan kepada pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Pengangkutan pasif, kenapa kita panggil dia pasif? Kerana dia tidak memerlukan tenaga. Sebab apa dia tak perlukan tenaga? Dia menuruni kecerunan kepekatan bahan daripada kawasan yang tinggi, bahan tu banyak, ke kawasan yang bahan itu sikit. Maksudnya, kawasan yang banyak, kepekatan bahan itu tinggi. Dia menuruni kecerunan kepekatan bahan daripada kawasan yang tinggi, kepekatan bahan itu, kepada kawasan yang rendah. So, tidak memerlukan tenaga.
Bila tak memerlukan tenaga, okey, dia merentas melalui apa? Dui lapisan fosfolipid dan protein liang. Sorry, teacher tinggal sini. Protein pembawa pun sama. Dui lapisan fosfolipid, liang dan protein pembawa. Contoh pengangkutan pasif adalah resapan ringkas, osmosis dan resapan pembantu. Nanti kita akan tengok satu demi satu. Kalau pengangkutan aktif pula, daripada kawasan yang sikit dia nak pergi ke kawasan yang banyak bahan itu. Katalah ion. Ion di dalam sel sikit. Dia nak keluar pergi kawasan yang banyak. Maksudnya daripada kawasan yang rendah ke kawasan yang tinggi, dia nak melawan kecerunan kepekatan bahan itu, maka dia memerlukan tenaga ATP. So, cara dia nak merentas tu adalah menggunakan protein pembawa sahaja. Okey, kita tengok pada resapan ringkas. Resapan ringkas adalah proses yang mana daripada kawasan kepekatan tinggi. Kepekatan bahan itu tinggi ke kawasan kepekatan yang rendah. Dia merentas membran plasma sehinggalah keseimbangan tercapai. Okey? Sehingga keseimbangan bahan itu tercapai. Ada masalah resapan ringkas? Tak ada, cikgu. Okey. Tak ada cikgu, tak ada. Ini yang konsep yang kita dah belajar masa form 3. Maksudnya oksigen merentas berapa membran ni? Kita ada membran kat sini, kita ada membran kat sini, kita ada membran kat sini. Okey, ketiga-tiga membran ni oksigen merentas secara resapan ringkas masuk ke dalam sel darah merah. Karbon dioksida pun sama, dia keluar 1, 2, 3. Dia nak merentas setiap membran ini secara resapan ringkas juga. Okey. Untuk osmosis, okey, osmosis adalah tentang air sahaja. Air meresap masuk ataupun keluar meneruni kecerunan kepekatan air itu sendiri. Maksudnya daripada air yang banyak kepada kawasan air yang sikit. Merentas membran plasma sehinggalah keseimbangan tercapai. Maksudnya sehinggalah kepekatan air kedua-dua kawasan itu sama. Kalau gambar yang sini, air merentas membran air merentas dui lapisan fosfolipid sehinggalah kawasan air di sini dengan kawasan air di sini sama keupayaan dia. Keupayaan tu kepekatan lah. Kalau gambar yang ni pula, okey, ni gambar sebelum, ni gambar selepas. Tengok gambar sebelum. Gambar sebelum menunjukkan, okey, molekul air yang berwarna biru di kawasan sebelah sini, katalah kawasan A, lebih banyak daripada kawasan B. Okey. Untuk mencapai keseimbangan kepada dua-dua kawasan ini, molekul air dia merentas membran plasma ke kawasan B. Sehinggalah kepekatan air di dua kawasan sama. Okay, kenapa sukrosa tak bergerak? Sukrosa kalau tengok dia bilangannya sama. Sebab sukrosa adalah molekul besar. Dia tak boleh rentas dui lapisan fosfolipid kat tengah ni. Membran telap memilih. Okay. Nak masuk resapan berbantu. Resapan berbantu digunakan oleh molekul yang besar. Okay, molekul besar dengan tak larut lemak. So dia merentas melalui membran plasma dengan dua bantuan protein. Sebab tu dia panggil berbantu.
Sebab dia perlukan bantuan. Yang pertama protein liang, yang kedua protein pembawa. Okey. Protein liang kebanyakannya adalah ion. Dia boleh merentas terus sahaja. Kalau protein pembawa kebanyakannya adalah untuk glukosa dan asid amino. Menuruni kecurunan kepekatan juga. Maksudnya daripada kawasan yang banyak bahan itu kepada kawasan yang sikit bahan itu. Okey. Protein liang dia mempunyai terusan ni. Liang lah. Okey, liang yang bolehkan bahan seperti ion merentas membran plasma secara terus. Okey. Liang ini mempunyai spesifik sifat dia hanya membenarkan ion tertentu sahaja. Okey. Kalau liang ni untuk ion A, maka ion A sahaja boleh merentas dia. Protein pembawa pula dia mempunyai tapak ni. Tapak ni kita panggil tapak spesifik. Tapak spesifik tu hanya boleh bergabung kepada molekul tertentu sahaja. Dia khas untuk bentuk molekul itu sahaja. So, kalaulah glukosa, kalaulah ini protein untuk glukosa, hanya glukosa sahaja boleh bergabung dengan tapak ini. Okey, nampak pada gambar ni? Okey. Mekanisme dia, bagaimana dia bertindak, yang pertama ialah kepekatan glukosa di luar lebih tinggi daripada kawasan dalam sel. Glukosa itu dia bergabung pada tapak spesifik protein pembawa, barulah protein pembawa boleh berubah bentuk. Bila berubah bentuk, barulah glukosa boleh memasuki ke dalam sel. Bila dia dah memasuki sel, protein pembawa akan kembali kepada bentuk asal, sedia untuk mengangkut molekul yang lain. Okey? Okey, ni yang dalam buku teks. Sama je ayat dia. Okey, ini mekanisme kan? So yang pertama, dia ada tapak spesifik untuk glukosa. So glukosa boleh bergabung dengan tapak spesifik itu. Protein berubah bentuk. Glukosa memasuki sel. Dan protein kembali kepada bentuk asal untuk menerima molekul glukosa yang lain. Okey, setakat ni okey? Boleh cikgu. Okey cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Okey. So, kalau kita tengok pada ketiga-tiga pengangkutan pasif ini, semuanya tidak memerlukan tenaga daripada kawasan kepekatan bahan tinggi ke kawasan dalam sel bahan rendah. So, untuk resapan ringkas, dia boleh merentas 2 lapisan fosfolipid. Okey. Kalau resapan berbantu, ada 2 jenis, protein liang dengan protein pembawa. Protein liang, dia melalui liang protein itu secara terus. Kalau protein pembawa, dia kena ikat pada tapak protein pembawa. Teacher tertinggal satu ni. Resapan ringkas dan lagi satu osmosis. Osmosis secara terus juga. Okey. Cuma osmosis adalah khas untuk air sahaja. Istilah itu hanya khusus untuk air sahaja. Okey. Pergerakan untuk resapan ringkas dengan osmosis berlaku sehinggalah keseimbangan bahan kedua-dua ini tercapai. Okey. Kita nak tengok pengangkutan aktif pula.
Pengangkutan aktif, okay, dia melawan kecerunan bahan itu. Kalau tengok pada gambar ni, walaupun dah banyak dalam sel, bahan itu tetap masuk. Okay. Memerlukan tenaga ATP, memerlukan bantuan protein pembawa yang spesifik kerana ada tapak yang spesifik untuk bergabung dengan molekul ion. Okay. Kita akan tengok contoh yang berlaku ialah pump ion natrium kalium, pump proton dan juga pengangkutan ion oleh sel akar. Okay, contohnya kalau pengangkutan ion oleh sel akar, maksudnya kita berbual baja. Kita berbual baja dekat luar air tanah. So, baja itu adalah ion kan. So, ion tu nak memasuki sel akar tu secara terus. Walaupun dah banyak dalam sel, dia tetap masuk secara pengangkutan aktif. Okey, ni nota yang dalam buku teks. Pump ion natrium kalium. Okey, pump ion natrium kalium, dia melibatkan dua ion yang bertindak menggunakan satu pump saja. Ion kalium, ion natrium, dia guna protein yang sama. So, bagaimana dia nak merentas sel? So, pada protein ini ada 3 tapak untuk natrium, ada 2 tapak untuk kalium. So, natrium dia bergabung pada tapak spesifik ini. Bila dia bergabung pada tapak spesifik ini, untuk keluar daripada sel kan, dia memerlukan ATP untuk mengubah protein. Protein nak berubah bentuk memerlukan tenaga ATP. So, ATP dia akan terurai kepada ADP dengan fosfat sekaligus dia membebaskan tenaga kepada protein. Okay, kumpulan fosfat dia akan ikat pada protein pembawa. Barulah tenaga dapat mengubah bentuk protein pembawa. Ion natrium diangkut keluar daripada sel. Okay. Seterusnya, dalam keadaan begini, barulah ion kalium boleh mengikat pada tapak aktif. Okay. Ion kalium mengikat pada protein pembawa. Kumpulan fosfat meninggalkan protein menyebabkan protein tu berubah bentuk, barulah kalium boleh keluar daripada tapak ini. Bila kalium boleh keluar, dia akan berulang balik. Dalam keadaan ni, ion natrium boleh ikat semula. So, protein ni adalah panggil pump ion natrium kalium. Ini adalah salah satu contoh pengangkutan aktif yang utama dalam sel manusia. Tengok pada gambar ni. Ion kalium ikat, fosfat tinggal, dia berubah bentuk. Ion natrium ikat, okay, ATP bagi tenaga berubah bentuk. Yang hijau tu kalium, yang kuning tu natrium. Okay, ada masalah tak ni? Untuk faham yang ni? Tak, faham cikgu. Okay, faham. Nak Faham tunggu, cikgu. nak tunggu buat huraian Faham tu tak cikgu. apa. Tapi janji faham dulu. Okay, kalau pump proton pula berlaku pada, contoh yang diberi ialah berlaku pada sel epitelium dalam rongga perut kita. Perut kita kan kena sentiasa berada dalam keadaan berasid. Mesti berasid. So nak kata mesti berasid tu,
Kawasan perut kita kat sini, luar sel. Luarlah daripada sel perut. Ini sel, dalam sel. So, ion hidrogen yang berada di dalam perut kita, di dalam sel, mesti keluar ke kawasan luar. Kawasan rongga perut kita. Okay. So, ion itu yang menyebabkan, ion hidrogen menyebabkan kawasan itu lebih berasid. Tenaga daripada ATP membolehkan ion hidrogen diangkut melalui protein pembawa yang khas untuk ion hidrogen. Bila ion hidrogen banyak keluar daripada sel, menyebabkan asid yang banyak dalam rongga perut kita. Kenapa asid yang banyak kena ada dalam rongga perut? Sebab makanan yang masuk ke dalam perut tu, makanan yang kita makan masuk dalam perut, ada banyak bakteria. So, fungsi asid nak membunuh semua bakteria yang ada dalam perut. Okey, dah nak habis dah ni. Perbezaan dan persamaan antara pengangkutan pasif. Okey, pengangkutan pasif, kedua-dua pengangkutan ini persamaan dia tentang mengangkut bahan. Berlaku dalam membran telap memilih. Perbezaan dia, satu tentang tenaga. Pasif tidak memerlukan tenaga, aktif memerlukan tenaga. Pasif daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah mengikut kecerunan kepekatan. Okey, kalau aktif dia nak melawan daripada kawasan rendah ke kawasan tinggi. So, menentang kecerunan kepekatan. Pasif berlaku sehingga keseimbangan bahan tercapai. Maksudnya, kalau ada dua kawasan, kat luar ni tinggi, kat dalam tu rendah, bahan sentiasa masuk sehinggalah bahan kedua-dua kawasan itu sama. Keseimbangan dinamik tercapai. Aktif pula, dia adalah fungsi dia untuk mengumpulkan bahan ataupun menyingkirkan bahan. Maksudnya di kawasan yang rendah, dia nak pergi kawasan yang tinggi. Kalau dia nak singkirkan bahan, walaupun kat luar sel tu dah tinggi urea, katalah teacher kata ni dah, bahan tu tetap kena keluar. Okay, sebab dia nak singkirkan bahan yang tak perlu. Manakala pengumpulan tadi yang kita kata pengumpulan ion hidrogen tadi kan. Luar sel perlukan ion hidrogen yang banyak. So ion hidrogen tu tetap keluar secara terus sebab nak dikumpulkan di luar sel. Okay. Soalan. Berikan contoh bahan yang boleh bergerak merentas dui lapisan fosfolipid. Dui lapisan Asid lemak, gliserol. Asid lemak, gliserol, lagi Vitamin larut lemak, vitamin larut lemak, sebatian steroid. sebatian steroid, gas oksigen, gas karbon dioksida, air. Okay. Ini dia bagi contoh 3 je. Okay, yang ni bagaimana ion natrium diangkut ke luar sel? Melalui membran plasma. Tak tepat. Dia memang tetap melalui membran plasma, tapi dia melalui apa ni? Protein liang. Protein pembawa, cikgu. Okay, ion natrium dia mesti melalui protein pembawa. Protein pembawa ion. Secara pengangkutan aktif. So, bila nak huraikan bagaimana, kita huraikan natrium kalium tu tadi. Yang mana ion natrium bergabung dengan tapak aktif protein pembawa, ATP terurai,
kepada ADP dan fosfat. Kumpulan fosfat terikat pada protein pembawa, membekalkan tenaga kepada protein pembawa untuk protein pembawa mengubah bentuk. Barulah helium natrium dapat diangkut keluar merentasi protein pembawa. Okey, soalan ni soalan aplikasi je ni. Seorang saintis menjalankan eksperimen dengan merendam akar sejenis tumbuhan dalam larutan yang mengandungi garam mineral pada kepekatan oksigen yang berlainan. Terangkan mengapa kepekatan garam mineral dalam akar semakin bertambah apabila kepekatan oksigen bertambah. Okey, jawapan dia, maksudnya bila ada kepekatan ion yang berbeza, okey, katalah ada 3 bekas. Bila oksigen semakin banyak, maksudnya garam mineral yang masuk pun semakin banyak. Sebab kita tahu ion diangkut secara pengangkutan aktif dan memerlukan tenaga. Tenaga dihasilkan oleh sel melalui proses respirasi sel yang memerlukan oksigen di dalam mitokondria. Ingat belajar mitokondria sebelum ni? Mitokondria menghasilkan tenaga ATP. Ya, cikgu. So tenaga ATP inilah yang digunakan untuk pengangkutan aktif. Maksudnya semakin banyak oksigen, semakin banyak proses respirasi berlaku. Pengoksidaan glukosa ke, cikgu? Pengoksidaan glukosa. Semakin banyak tenaga dihasilkan, semakin banyaklah ion boleh masuk ke dalam sel. Okey, habis untuk hari ini. Ada